Mereka tak boleh tunjuk sombong mereka kerana mereka tak sedar Nabi Sulaiman wafat. Wafat dalam keadaan duduk di atas kursi, memegang tongkat. Manusia tahu lebih dulu Nabi Sulaiman wafat. Sehingga tongkatnya dimakan oleh anak-anak. Dan Nabi Sulaiman terbalik, barulah mereka tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Kerana jasad Nabi-Nabi tidak hancur. Jasad Nabi-Nabi tidak dibinasakan. Tidak berbau sebagai jasad manusia yang lain. Bila Nabi Sulaiman jatuh, baru tahu mereka tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Dalam masa kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana syaitan dan iblis ni berjumpa dengan manusia supaya menggali di bawah singgasana Nabi Sulaiman atau tempat yang berhampiran dengannya untuk mendapatkan peti yang dikatakan di dalamnya ada ilmu-ilmu hikmah. Bila mereka berjaya menggali, dapat peti itu dibuka, didapati dalam tu ilmu-ilmu, di antaranya ilmu sihir yang diharamkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu puak-puak iblis dan jin kafir mengatakan inilah dia kelebihan Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman beramal ilmu yang ada dalam kitab ini. Mereka menuduh Nabi Sulaiman mempunyai ilmu sihir. Tuduhan ini masuk dalam kepala ulama-ulama jahat Yahudi. Dan mereka ikut sama menyebarkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka yang menanam perkara ni di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman wafat, mereka ambil dan mereka sebarkan inilah dia ilmu Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat menguasai jin, dapat menguasai binatang, burung, kerana beramal dengan ilmu sihir. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihir. Ayat ini menjadi dalil kepada ulama-ulama yang mengatakan bahawa semua ilmu sihir adalah kufur. Barang siapa yang mengajar ilmu sihir, belajar ilmu sihir, beramal dengan ilmu sihir, menjadi kufur, keluar daripada agama Islam, hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman mati. Perkara ini menjadi pembincangan dalam kitab fiqh. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Jika sekiranya dalam ilmu sihir itu terdapat perkara-perkara kufur, memuja jin, memuja syaitan yang kafir, ataupun melakukan kerja-kerja syirik, meletakkan sifat Allah pada diri. Ada ahli sihir yang mengatakan dia tua sekali pada Tuhan, padahal ayah dia tua pada dia. Tua sekali pada Tuhan, dengan ayah dia mana tua? Macam-macam kerja-kerja kafir. Di antaranya mereka menggunakan ayat-ayat Quran. Ini ahli sihir di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terikut-ikut, yang bersahabat dengan iblis, dengan syaitan. Seperti mereka membuang Quran di dalam jamban, buang Quran di tempat najis. Mereka membalut kaki dengan Quran kemudian berjalan. Ataupun mereka menulis ayat Quran dengan darah haid dan nifas. Ditulisnya ayat Quran. Bila dipuja maka datanglah iblis, datanglah syaitan. Nak minta apa? Sanggup beri.
maka Allah Ta'ala meluluskan. Orang yang melakukan perkara ini, hukumnya kafir, murtad. Keluar daripada agama Islam. Termasuk juga sihir yang menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan kimia. Dicampur bahan-bahan ini, maka berlaku benda-benda ganjil. Berlaku perkara yang menyakitkan orang. Dalam perkara ini, setengah ulama mengatakan tidak jadi kafir, jadi dosa besar saja. Tetapi kalau menghalalkannya jadi kafir juga. Di antaranya ulama Hanafi dan Syafi'i. Mereka mengatakan dosa besar. Kalau menghalalkannya, maka menjadi kafir juga. Dijatuhkan hukuman mati. Di mana jenayah sihir ini ada dalam kitab fiqh Islam. Tak ada dalam undang-undang barat. Kerana undang-undang barat dia tak percaya pada perkara yang gaib. Itu juga di kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Perkara ini sabit di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Berhubung dengan perkataan ma unzila 'alal malakain. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama tafsir dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahawa ma di sini dengan makna nafi, dengan makna tidak. Dengan makna tidak. Dan tidaklah sekali-kali apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitulah Jibril dan Mikail. Dan terdapat di kalangan puak-puak syaitan Yahudi ni mengatakan ilmu ni diajar juga oleh Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Mungkin mereka mengambil sempena daripada kisah Samiri. Apabila Nabi Musa alaihissalam ketika bayinya dipelihara oleh Firaun. Musa Samiri yang juga disembunyikan oleh ibu dia dipelihara oleh malaikat Jibril. Musa yang dipelihara oleh Firaun menjadi nabi dan rasul. Musa yang dipelihara oleh Jibril menjadi kafir. Dikenali dengan Musa Samiri. Apabila Musa Samiri ini mengambil debu daripada bekas tapak kaki kuda malaikat Jibril. Apabila Jibril datang bawa makanan kepada dia, Jibril merupakan dirinya seperti seorang lelaki yang menunggang kuda. Dia ambil bekas tapak kaki kuda itu disimpannya. Di mana debu tapak kaki kuda ni dijadikan hikmat untuk diletakkan pada patung lembu yang dibuat daripada emas. Lalu lembu itu mengeluarkan suara. Ada juga di kalangan orang Yahudi yang mengatakan bahawa malaikat juga bawa sihir. Iaitulah Jibril dan Mikail. Ada ulama yang mengatakan wama dan ma di makna tidak. Nafiyah, makna nafi. Maka Harut dan Marut ini ialah dua manusia yang mengajar ilmu sihir. Yang tinggal di negeri Babil. Ini kepada mereka yang mengatakan ma dengan makna tidak. Di sini faedahnya bahasa Arab. Untuk memahami tafsir, mestilah memahami bahasa Arab. Ada ulama yang mengatakan ma di sini ma mausul. Sebagaimana yang diterjemahkan di dalam pimpinan Ar-Rahman. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Ma mendengar makna apa? Bukan makna tidak. Maka Harut dan Marut ialah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dan mencuba manusia. Untuk menguji dan mencuba manusia dengan perkara yang luar biasa. Sejauh mana manusia itu beriman kepada Allah. Beriman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ada juga di kalangan ulama, ini semua riwayat Israiliyat. Yang tidak ada hadis yang menetapkan betul dan salah. Tidak ada ayat Quran yang menetapkan betul dan salah.
Ada yang mengatakan bahawa malaikat mempersoalkan manusia bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang mengerjakan maksiat. Manusia yang mengerjakan maksiat. Pasal apa Tuhan jadikan manusia hidup di atas muka bumi? Tak jadikan malaikat. Kerana malaikat berlomba-lomba taat kepada Allah Ta'ala. Apa guna dijadikan manusia yang derhakakan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Di sana ada tugas manusia di atas muka bumi yang tidak boleh dilakukan oleh malaikat. Manusia yang diberi akal boleh memilih perkara yang buruk dan perkara yang baik di atas muka bumi. Bila malaikat mempersoalkan perkara ini, maka Allah Ta'ala uji malaikat. Bagaimana gamuknya kamu jadi manusia? Lalu diturunkan Harut dan Marut, dua malaikat yang diberi kepadanya sifat-sifat manusia. Dan dua malaikat inilah yang membawa ilmu sihir. Berjumpa dengan perempuan, ada nafsu. Kejadian asal malaikat tidak ada nafsu. Mereka tidak sekali-kali derhaka kerana Allah. Mereka tidak lelaki dan tidak perempuan. Bila Allah Ta'ala beri nafsu, tiba-tiba kedua-dua malaikat ini berzina dengan seorang perempuan di Babil dan membawa ilmu sihir. Ini termasuk dalam kisah Israiliyat. Dan diriwayatkan bahawa kedua-dua malaikat ini meminta supaya mereka dihukum di alam dunia kerana maksiat yang dilakukan itu, untuk diselamatkan di hari akhirat. Ini mengikut setengah riwayat. Apa yang pentingnya, ilmu sihir adalah ilmu karut, ilmu sesat. Jangan kita terpengaruh dengannya. Boleh merosakkan iman, boleh merosakkan akidah. Ada yang mengatakan kafir berdasarkan pada ayat yang dibaca tadi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi syaitan-syaitanlah yang menjadi kafir kerana mereka mengajar manusia akan ilmu sihir. Ayat ini mengatakan ilmu sihir boleh membawa kepada kafir. Maka kita jangan buat mudah-mudah dalam perkara ini. Di sana ada hadis yang memasukkan ilmu sihir di dalam dosa yang sangat besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhlah kamu daripada 7 dosa besar. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Lalu ditanya, apa dia wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mali al-yatim wa qadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat wa at-tawalli yawm az-zahf." Jauh, iaitulah yang pertama, syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua sihir. Yang ketiga bunuh orang dengan cara yang tidak sebenar. Yang keempat memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam menuduh perempuan yang tidak bersalah dengan zina. Dan yang ketujuh, lari bila berdepan musuh yang kafir di medan perang. Salah satu daripadanya ialah sihir. Sihir termasuk di dalam dosa besar yang dibilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang mereka berdua, Harut dan Marut, tidak mengajar seseorang pun, malaikat setelah mereka menasihatkan dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan untuk menguji imanmu. Sebab itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Bila orang minta nak belajar, dia ayat. Tak dia belajar ilmu ni salah.
Tapi dia ajar juga. Apa yang berlaku Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala nak coba. Sejauh mana manusia beriman kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Kepada kehendak Allah Ta'ala. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dalam para itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua dengan akan ilmu sahih yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Quran sebut satu saja. Padahal perkara ilmu sahih ni banyak, disebut satu saja. Mungkin satu ni merupakan dosa yang sangat besar. Di antara kerja ilmu sahih ialah menceraikan di antara suami dan isteri. Menceraikan di antara suami dan isteri. Caranya, suami benci ke isteri. Ataupun isteri benci ke suami. Ataupun dua-dua tu benci belaka. Ataupun disebut dalam bahasa Arab dengan ar-rabtu. Ar-rabtu ialah mengikat nafsu. Sama ada diikat nafsu lelaki. Lelaki tidak ada nafsu pada isterinya. Ataupun diikat nafsu perempuan. Itu cara dia nak memisahkan antara suami dan isteri. Ianya dilakukan oleh manusia yang bersahabat dengan jin dan syaitan. Ataupun dilakukan oleh jin yang dengki terhadap manusia yang tertentu. Dia nak marah manusia, maka jin ni sihir. Bukan manusia buat, jin saya saja nak buat. Ada juga begitu. Oleh kerana itu, bila orang yang kena sihir ni, raya orang ni buat, tak boleh percaya. Tak boleh percaya semua. Kita balas dengan orang tak pasal-pasal. Padahal dia yang buat. Untuk menjadikan orang tu kelahi dan balas. Dia kata orang ni buat. Kita marah ke orang tak pasal-pasal. Yang buatnya orang lain. Ini di antara kerja-kerja syaitan. Oleh kerana itu, jangan mudah-mudah percaya kepada dakwaan sianu yang sahih. Jangan